Alam semula jadi wujud daripada komponen biotik iaitu flora, fauna dan mikroorganisma. Manusia, khalifah di muka bumi, amat bergantung kelangsungan kehidupannya kepada perkhidmatan ekosistem itu sendiri. Dengan arus pemodenan dan gaya hidup yang lebih dinamik, ekosistem memainkan peranan dalam kesejahteraan sosial kehidupan manusia. Ekopelancongan, satu daripada cabang fungsi kebudayaan ekosistem, kini mempunyai satu industri terbesar, terutamanya negara Malaysia. Kepentingan ekopelancongan ini telah mendapat keutamaan di Seksyen Ekonomi Hutan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Pada tahun 2017, kumpulan pakar runding Steel Green bersama penyelidik utama Universiti Putra Malaysia telah dilantik untuk menjayakan kajian perintis pembayaran kepada perkhidmatan ekosistem atau PES bagi ekopelancongan Taman Ekorimba Cemerung Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu. Kajian diteruskan lagi pada tahun 2018. Kajian penilaian ekonomi biodiversiti hutan dan mekanisme bayaran perkhidmatan ekosistem ekopelancongan dalam hutan simpanan kekal di Semenanjung Malaysia telah melibatkan dua lokasi yang berbeza, iaitu Taman Ekorimba Gunung Jerai, Kedah Darul Aman dan di Taman Ekorimba Ulu Kenas, Kuala Kangsar, Perak Darul Rizwan. Kajian ini telah diperluaskan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018 ini, kajian terdiri daripada 9 kajian komponen iaitu inventory flora, inventory fauna, penilaian ekonomi flora, penilaian ekonomi fauna, penilaian ekonomi pelancongan, pemetaan GIS, kajian keupayaan tampung, kajian importance performance dan mekanisme PES. Jadi untuk tim kami, tim Flora, untuk menjayakan tersebut kami membuat beberapa plot lah. Lebih tepat kami membuat 5 hektar plot. Jadi dalam satu plot ni kami akan buat banciat pokok-pokok sahaja. Dan pokok itu yang kita banci pokok bersaiz 10 cm ke atas. Jadi untuk kajian ni tim saya dengan rintis dengan dia punya kedudukan GPS yang telah diambil di 4 penjuru. Ada yang mengambil ukuran diameter dan ada juga yang cuba mengecam spesimen. Kita nak tengok hutan ni sihat atau tak sihat, ataupun kita tengok ekosistem dia masih lagi stabil. Maksud kita boleh bahagi kepada beberapa kumpulan, mamalia, reptilia, amfibia, ikan dan juga burung. Apa yang kita buat sekarang ni, kita ambil salah satu sampel kumpulan saja iaitu burung. Jumlah ada yang banyak dan juga dia mudah dilihat. Daripada segi bilangannya tu kita boleh analisis untuk kita tengok sejauh mana hutan ni masih lagi berpotensi sebagai hutan dara ataupun sudah diganggu. Sebenarnya keupayaan daya tampung ni kita nak menilai ataupun mengira berapa ramai pengunjung yang dapat masuk ke dalam sesuatu kawasan. Ada 2 kawasan, satu Taman Ekorimba Sungai Teroy, satu lagi Taman Ekorimba Ulu Kenas. Jadi dua-dua kawasan ni dia punya ciri-ciri yang lain. Jadi kalau ciri-ciri dia lain, fizikal dia, kemudian dari segi pengurusan dia dan juga daya tampung sebenar dia. Jadi kita kena mengambil kira semua faktor-faktor ataupun ciri-ciri ini untuk memastikan berapa ramai yang kawasan ni boleh ambil masuk pada sesuatu masa. Di dalam projek ini, beberapa peta disediakan menggunakan teknik GIS. Antara peta yang kami sediakan adalah peta lokasi Taman Ekorimba kedua-dua kawasan di Kedah dan di Perak. Selain daripada itu, peta seperti peta topografi, peta flora dan fauna juga disediakan dengan menggunakan teknik GIS. Kajian ini lebih holistik kerana terdiri daripada beberapa aspek dan PES merupakan skop yang paling besar
Kajian ini merangkumi juga aspek dari segi inventory flora dan fauna, nilai keupayaan daya tampung dan ekonomi biodiversiti serta ekopelancongan. Ekopelancongan ni melibatkan kawasan alam semula jadi yang mana kalau kita tengok macam tak ada value. Sebagai contoh kita tengok dekat sini, pandangan hutan cantik. Kita menggunakan kaedah atau prinsip ekonomi yang untuk memberi nilai kepada kawasan-kawasan alam semula jadi yang kelihatannya macam tak ada nilai. Jadi berbanyak kaedah yang biasa dipakai oleh ekonomis dalam menentukan nilai kawasan ekopelancongan alam semula jadi ini. Kajian ini telah dibuat dalam beberapa fasa, di mana kajian fasa pertama dimulakan dengan inventory flora dan fauna yang telah menggunakan 5 hektar plot serta laluan transik di setiap lokasi kajian. Hasil inventory ini digunakan untuk menganggar nilai ekonomi biodiversiti dalam konsep PES. Penjual adalah Jabatan Perhutanan Negeri Kedah dan Jabatan Perhutanan Negeri Perak, manakala pembeli adalah pelancong yang menikmati faedah ekopelancongan di Taman Eko Rimba. Menerusi beberapa sesi focus group discussion serta perbincangan lanjutan, satu mekanisme PES telah ditentukan. Mekanisme ini mengguna pakai struktur sedia ada, diharapkan akan memudahkan pengurusan PES di kedua jabatan. Lanjutan daripada kajian ini, beberapa aspek yang perlu ditekankan oleh penjual perkhidmatan PES ekopelancongan. Satu struktur pentadbiran dan pengurusan perlu ada untuk melicinkan pengurusan PES. Di samping itu, aspek keselamatan, kebersihan, kemudahan, pemeliharaan dan pengalaman rekreasi berkualiti adalah intipati kepada penawaran ekopelancongan di Taman Eko Rimba. Kajian diakhiri dengan saranan satu sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi yang bertujuan untuk menjamin kualiti perkhidmatan ekopelancongan. Adalah diharapkan agar PES dapat dilaksanakan di peringkat jabatan-jabatan di peringkat negeri. PES tidak hanya membantu memelihara warisan alam pada masa kini, malahan ia suatu langkah memastikan generasi masa akan datang juga memperolehi manfaat daripada ekosistem Malaysia kita yang tercinta. Sayangi ekosistem Malaysiaku.